Nanti dia dipotong sikit. Oh. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah Syekh Abu Abdullah Husain Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari, Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada pagi ini dapat sama-sama kita berada di dalam satu majlis ilmu yang moga-moga dengan majlis ini Allah mengampunkan segala dosa kita dan digantikan dengan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda, sehinggalah Allah menyelamatkan kita daripada azab api nerakanya dan dimuliakan kita untuk ditempatkan di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada pagi ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung di Sama. Sama tu belum? Kalau kitab Jawi Lama muka surat 4 baris daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab ke-11-nya sama, artinya mendengar Allah Ta'ala. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang maujud, yang berdiri ia dengan zat, yang mewajib ia bagi zat akan kaunuhu sami'an, yang ta'aluk ia dengan mendengar tiap-tiap yang wajib dan tiap-tiap yang harus. Lawannya as-samam, artinya tuli, iaitu mustahil,
Dalilnya firman Allah Ta'ala, Innallaha sami'un alim. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala yang amat mendengar lagi amat mengetahui. Baik, ini kita sambung berkenaan dengan sifat 20. Itu kita sambung yang ke sifat yang ke-11 daripada 20 sifat. Macam biasa kita kena bawa 5 poin, iaitu yang pertama nama sifat. Nama sifat ni sama. Sama dengan ain, sama. Kan sama. Sama lain. Ni sama, iaitu sin mim ain. Yang artinya, pergi poin yang kedua, erti, terjemahan. Sama tu bahasa Arab. Terjemah kepada bahasa Melayu artinya mendengar. Mendengar siapa? Mendengar Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu mendengar. Kemudian kita pergi poin yang ketiga, iaitu maknanya. Bermula maknanya, dia kata, iaitu satu sifat yang maujud. Maksudnya satu sifat yang maujud, bahawa sifat sama ni, sifat mendengar Allah Ta'ala ini ada sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala. Sifat yang maujud, yang berdiri ia dengan zat. Dan sifat ni ada pada zat Allah, yang mewajib ia bagi zat akan kaunuhu sami'an. Dan adanya sifat sama, maka melazimi akan adanya sifat yang satu lagi, iaitu namanya kaunuhu sami'an. Kaunuhu sami'an kita tak masuk lagi. Cuma Syekh nak bagi tahu, adanya sifat sama, maka adalah sifat kaunuhu sami'an. Dan andai-andai kalau sifat sama tu tak ada, maka tak adalah sifat kaunuhu sami'an. Tapi mustahil tak ada, kerana sifat sama memang ada sungguh kepada Allah Ta'ala, maka ada jugalah akan sifat kaunuhu sami'an. Yang ta'aluk ia mana? Ia sifat sama ni. Yang ta'aluk ia dengan mendengar tiap-tiap yang wajib dan tiap-tiap yang harus. Mendengarnya Allah Ta'ala itu ke atas tiap-tiap yang wajib dan tiap-tiap yang harus. Apa maksud? Maksudnya mendengar tiap-tiap yang wajib itu artinya wajib itu mesti sesuatu yang ada. Sesuatu yang mesti ada. Ada pun yang harus, itu artinya sesuatu yang boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Pada kita. Jadi maknanya Allah mendengar sesuatu yang memang sudah ada. Yang memang wujud. Yang ada. Kita semua ni Allah dengar. Dan Allah juga dengar sesuatu yang harus. Yang harus tu maknanya yang sesuatu yang boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Contoh benda yang ke depan. Benda ke depan pada diri kita lah. Iaitu hari kiamat ke apa ke. Allah dengar dah. Allah dengar dah. Apa nama, jeritan orang di dalam neraka. Sekarang ni dalam neraka tak ada orang. Sebab belum kiamat lagi. Tapi Allah dengar dah. Yang siapa nama ni ada dalam neraka, Allah dengar dah. Siapa yang ada dalam syurga, dengar dah benda tu. Pada kita makhluk tak sampai lagi sebab benda belum berlaku. Tapi sisi Allah, Allah tahu semua tu dah. Allah dengar dah semua tu. Itu maksud tiap-tiap yang harus. Cuma jadi timbul satu persoalan. Kenapa dalam kitab ni ataupun dalam perbahasan ni, Syekh dia sebut, dia kata Allah itu mendengar tiap-tiap yang wajib dan tiap-tiap yang harus. Kan? Wajib Allah dengar, harus Allah dengar. Mustahil, kenapa tak sebut mustahil kat sini? Kenapa tak disebut, dia kata Allah mendengar tiap-tiap yang wajib dan tiap-tiap yang mustahil dan tiap-tiap yang harus? Kenapa mustahil tak ada? Kenapa perbahasan dia hanya menyebut Allah mendengar tiap-tiap yang wajib dan tiap-tiap yang harus sahaja? Mana pergi mustahil? Kenapa? Boleh jawab, kita bagi hadiah. Percutian 3 hari 2 malam di pondok kami. Sebab mustahil tu tak ada. Wajib benda yang ada, harus benda yang boleh jadi ada, boleh jadi tak ada, tergantung atas Allah. Allah nak buat ada, Allah tak buat tak ada. Tapi mustahil, benda yang pasti, memang pasti tak akan ada. Contoh benda yang pasti tak akan ada.
Yang mesti takkan ada. Macam mana pun dia takkan ada. Apa mustahil? Allah boleh tak ada anak? Allah boleh tak ada anak? Mustahil. Itu yang mustahil. Mesti takkan ada. Sampai bila-bila pun. Sebab kalau Allah ada anak, Allah bukan Tuhan. Lam yalid wa lam yulad. Ia tiada beranak dan tidak diperanakkan. Jadi anak tu mustahil. Jadi Allah boleh mendengar ke sesuatu yang mustahil waktu mendengar anaknya sendiri. Takkan itu sebab itu barang mustahil, benda yang takkan berlaku. Benda yang mustahil maka Allah tak dengar sebab ia mustahil. Kalau Allah boleh dengar juga benda mustahil, pelik tak? Benda yang mustahil tiba Allah dengar. Tak, mustahil tidak. Benda yang atas barang yang wajib dan atas barang yang harus. Baru-baru ni ada, tapi tak viral mana lah, tapi kalau terkeluar lah dekat handphone siapa-siapa, ada seorang ustaz, dia tersalah syarah agaknya, tersalah menghuraikan pada sifat kudrat dan iradat Allah. Dia kata Allah berkuasa atas segala-galanya. Itu betul. Setakat tu betul lagi. Lepas tu dia kata sehingga Allah berkuasa mencipta anak untuknya. Itu masalah. Itu tak betul. Betul Allah berkuasa atas segala-galanya. Tapi bila disebut Allah berkuasa untuk mencipta anak pada dirinya, itu tak betul. Sebab tu kita kena faham dalam masalah sifat 20 ni dia ada yang dinamakan ta'aluk. Pada sifat ma'ani itu dia ada ta'aluk. Ta'aluk tu kita kena faham. Sifat Allah ta'aluknya ke atas makhluk. Sifat ma'ani ni ada 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Hayat ni saja tak ada ta'aluk. Yang tengah-tengah ni. Kudrat, iradat, ilmu, hayat tak ada ta'aluk. Kudrat, iradat, ilmu ada ta'aluk. Sama, basar, kalam ada ta'aluk. Lagi 6 semua ada ta'aluk. Dan ta'aluknya sifat Allah ini ke atas makhluknya, bukan ke atas dirinya. Sifat Allah Ta'ala, contoh sifat kuasa, kudrat. Berkuasanya Allah Ta'ala itu ke atas makhluknya, bukan ke atas dirinya. Kerana Allah tak berhajat kepada kuasa, kerana Allah sudah berkuasa. Nampak? Macam mana ya Kak? Contoh macam ni, lampu ni. Lampu ini mengeluarkan cahaya. Jadi lampu tak memerlukan cahaya sebab diri dia sudah bercahaya. Memang. Tak ada orang dia pergi terangkan lampu. Ni lampu kat atas tu kan. Lampu. Lepas tu dia ambil torchlight, tak tutup. Aduh, tumpah lah. Lampu ni, lampu torchlight kat atas. Dia ambil torchlight, dia pergi suluh lampu. Buat apa ni? Aku nak terangkan lampu. Bodoh. Apa pergi terang lampu? Lampu dah terang. Lampu tak perlukan untuk dirinya diterangkan. Sebab sifat diri dia tu sudah pun terang. Boleh faham? Begitu juga Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu berkuasa. Maka Allah Ta'ala tak memerlukan kuasa ke atas dirinya. Kerana dia sudah pun berkuasa. Jadi kalau Allah berkuasa mencipta anak untuk dirinya, bermakna Allah memerlukan kuasa untuk cipta anak pada dirinya. Itu tak betul. Apa Allah tak perlukan anak, Allah tak perlukan siapa-siapa. Dan Allah cukup dengan Allah. Allah tak perlukan siapa-siapa. Kalau Allah perlukan sesuatu, bermakna Allah itu makhluk. Allah itu lemah. Jadi kuasanya Allah ke atas makhluknya. Kerana makhluk itu tidak ada kuasa. Begitu juga lampu kita suluh tu, terangnya lampu tu bukan untuk lampu, tapi untuk sesuatu yang gelap kat depan tu. Untuk kita suluh. Jadi kuasanya Allah adalah untuk kepada yang tak ada kuasa. Yang tak ada kuasa itu makhluk, bukan untuk Allah. Itu dia kata Allah berkuasa untuk menciptakan anak untuk dirinya. Cuma kenapa Allah tak cipta anak untuk dirinya? Kerana Allah tidak iradat untuk mencipta anak untuk dirinya. Kerana Allah tak berkehendak nak mencipta anak untuk dirinya. Kalau Allah berkehendak, pasti Allah boleh cipta anak untuk dirinya. Macam tu dia punya huraian. Huraian tu terus menyimpang daripada pelajaran sifat 20 yang sebenar. Itu bercanggah. Jadi kalau terdengar huraian macam tu, itu tak kena. Huraian tu tak betul. Yang sebetulnya Allah memang maha kuasa.
Tapi bukan untuk dirinya, tapi untuk makhluknya, untuk sesuatu yang lemah. Allah tak memerlukan apa-apa untuk diri dia kerana dia sudah hebat, dia sudah kuasa. Macam kita makhluk, manusia, sehebat mana pun kita, jadi agung ke, jadi Perdana Menteri ke, hebat macam mana pun, dia masih lagi lemah. Bukti dia lemah, dia memerlukan sesuatu yang lain. Itu kita. Adapun Allah tertinggi, maha mulia, maha hebat, maka Allah tak perlukan apa-apa. Dan kenapa Allah cipta kita? Kenapa Allah cipta manusia? Allah cipta manusia bukan Allah perlukan manusia. Tapi Allah cipta kita ni untuk kemegahan dia. Lepas tu disebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Taklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah aku. Allah nak tunjuk hebatnya sampai orang menyembah dia. Tengok, hebat aku sampai kamu semua tunduk dengan aku. Atau dia nak tunjuk kemegahan, bukan diperlukan kita. Kamu tak nak tunduk, tak ada masalah. Aku campak hidup-hidup dalam api neraka. Kamu tak nak semayang subuh, tak ada masalah. Aku hemban terus dalam api. Sikit aku tak heran. Allah tak ada masalah. Suatu kita semayang, siapa dapat pahala? Allah ke kita? Kita tak semayang, siapa dapat dosa? Allah ke kita? Jadi Allah bukan Allah saya tak semayang, sedih, tolonglah semayang. Ada orang cakap itu? Ada. Orang sikit tak heran. Tapi kalau Perdana Menteri, rakyat tak sokong dia, dia merayu tak? Sebab tu ada dipanggil merayu undi, istilah dia. Kan? Bila nak kat pilihan raya dipanggil merayu undi. Dari rumah ke rumah dia pergi. Habis nenek orang didukung. Lepas tu tompang semayang bagus. Kata nak tompang semayang boleh rumah cik. Pada surau depan tu ya. Nak tunjuk sifat dia tu kan. Tak apalah memang macam tu. Mana-mana pun 5 tahun sekali tengok. Sebab tu 5 tahun sekali kita minta habis-habis. Sebab masa tu boleh minta. Lepas tu tak ada dah. Lepas tu kita minta nanti itu kan. Dulu dia datang rumah kita, lepas 5 tahun tu kita kena datang tempat dia. Tak datanglah rumah kita. Datang pula 5 tahun lagi. Tu dipanggil merayu undi sebab dia memerlukan. Tolonglah undi saya, tolonglah. Ada dia memerlukan. Allah tak ada. Tolonglah undi saya jadi Tuhan, tolong please. Ada Allah yang itu. Tak ada. Tak ada siapa hang tak sokong sekalipun. Berapa ramai buat kafir kat luar sana. Mana setuju bahawa Allah itu Tuhan. Dia pegang lain. Dia kata Jesus Tuhan, dia kata Dewa Tuhan. Sikit Allah tak heran. Allah tak heran. Tak ada masalah bagi Allah. Sebab tu kalau kita kena, kenapa Israel ni jahat dalam tak sembah Tuhan, bunuh pula orang Islam. Kan? Tapi Allah tak bagi apa-apa pun. Sebab Allah tak heran. Kalau Allah rasa macam kenapa hangpa tak sembah aku? Aku pun pukul hang. Dah. Allah nak azab ke tak nak azab itu hak Allah. Sebab Allah sikit pun tak heran hang nak sembah tak nak sembah. Kan? Tapi yang rugi kamu sendiri, yang untung juga kamu sendiri. Kalau untung taat perintah aku, Allah bagilah ganjaran. Kalau kita ingkar perintah Allah, rugi itu kita kena tanggung dengan sendirinya. Sebab tu istilah orang kata berani buat, berani tanggung. Jadi gitulah. Sebab tu Imam Ghazali sebut dalam kitab Ayyuhal Waladnya, dia kata isma syitta fa innaka mayyitun. Buatlah apa kamu nak buat, tapi ingat maka sesungguhnya engkau akan menjadi mayat. Maknanya kamu nak buat apa? Kamu nak joget Coldplay, kamu nak melompat sana melompat sini, sukati kamulah buat apa kamu nak buat. Orang dah kata jangan, kamu nak buat juga. Kamu degil. Kamu buat apa kamu nak buat. Fa innaka mayyitun. Tapi ingat, kamu semua bakal menjadi mayat. Bila jadi mayat, baru ketahuan. Kan? Baru nak itu, baru nak ini, baru nak balik ke bumi lah, apalah. Tak ada. Gitu. Berarti kita kena faham betul-betul. Inilah fungsi kita mengaji ilmu agama ni. Baik. Jadi itu berkenaan dengan perbahasan samak. Samak bermaksud mendengar. Ini merupakan satu sifat yang terang dan jelas ada. Sifat ni sungguh-sungguh terang dan jelas ada pada Allah Ta'ala. Dan yang menjadi kewajipan sifat mendengar itu pasti ada pada zat diri Allah. Adalah ketika itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaannya yang sentiasa mendengar. Allah sentiasa mendengar.
kita mendengar ni tak sentiasa. Kan? Kita tak sentiasa mendengar. Kita start kuliah tadi pukul apa? Lebih kurang tak? 6.30 tadi mendengar lagi. Masuk 6.45 ni dia mendengar tu quite slow. Pukul 7 lagi macam gitu. Macam ada tak ada kan. Tahu last kali dia dengar wabillahi taufik. Tak, bukan cerita sini, tempat lain. Sini bagus. Gurau kan jangan marah. Tapi nak ceritanya tu lah makhluk. Betul lah tu kita makhluk tu. Itu menunjukkan kita lemah. Kita nak fokus betul-betul. Oi payah. Tak payah kata tuan-tuan, saya pun lebih kurang ya. Tapi sebab saya duduk depan. Kalau tunggu saya duduk depan, saya duduk belakang. Sama lebih kurang tak? Kadang gini tak? Jadi maknanya itulah kita makhluk. Maknanya mendengar kita ni kadang-kadang dengar, kadang-kadang tak dengar. Kadang-kadang bukan tidur pun. Duduk termenung gitu. Kawan sembang. Kawan sembang punya sampai ke laut mana dia pergi tak tahu. Dia sembang sekali tanya, apa pendapat hang? Kita? Kan? Kita? Kata kawan tu bengang. Aku cerita dia tadi hang tak dengar. Dia tak dengar. Sebab dia tak fokus. Kan tak? Dia termenung fikir sebab duit bantuan tak masuk-masuk. Ada apa kan? Jadi dia terganggu. Macam tu macam-macam lah kita ni. Macam itulah kita. Jadi menunjukkan itulah lemah kita. Allah tak menyentuh, tak adalah kita doa ya Allah sekali ya Allah. Tak ada. Allah tak menyentuh. Allah bukan macam kita. Allah bukan makhluk. Allah sentiasa mendengar rintihan kita. Dan kalau tahu Allah tu sentiasa mendengar rintihan kita, kenapa perlu merintih kepada makhluk? Kenapa tidak merintih kepada yang Maha mendengar? Yang pasti dan pasti akan dengar rintihan kita. Makhluk belum tentu dengar. Sekalipun kalau makhluk itu dengar, belum tentu dia buat apa-apa kita. Belum tentu dia boleh tolong kita. Belum tentu dia boleh menyelesaikan masalah kita. Tapi Allah yang pasti Maha mendengar, pasti akan menolong kita. Pasti akan membantu kita. Itu kenapa kita doa untuk Palestin. Masih lagi Allah tak turunkan pertolongannya. Siapa kata Allah tak tolong? Kenapa? Allah tolong. Allah tolong beri mereka pahala yang besar, iaitu pahala jihad, pahala perjuangan. Begitu juga dengan kita. Nak kita sanggup korban, kita sanggup buat sesuatu yang tak biasa kita buat, boikot dan sebagainya. Inilah satu bentuk pengorbanan. Kamu ingat, kamu boleh masuk ke syurga dengan bermudah-mudah. Allah sebut. Kan? Jadi maka inilah kita punya, orang cakap apa, pembuktian kesungguhan kita nakkan syurga Allah. Maka inilah ruang dan peluang Allah buka kepada kita. Kan? Allah bukakan. Dan kalau Allah nak bagi menang, semudah-mudahnya kun fayakun, jadi maka jadilah. Kan? Rakyat dengan tentera Hamas, Allah cukup dengan hantar ribut saja pun boleh terbalik habis Israel ni semua. Allah cukup dengan menggegarkan sikit je bumi, kan? Boleh runtuh seluruh bangunan-bangunan milik Israel. Allah boleh buat. Mudah sangat-sangat bagi Allah. Kan? Tapi Allah nak bagi peluang kepada kita, kesungguhan kepada kita, untuk membuktikan taat setianya kita dengan Allah Ta'ala, dengan agama Allah. Apa yang mampu kita buat untuk Allah. Kita tanya, kenapa Allah tak tolong Palestin? Kenapa Allah tanya balik kita, kenapa kamu tak tolong Palestin? Kita nak tanya Allah. Allah Maha Kuasa, Allah boleh buat. Tapi kita, apa yang kamu mampu buat? Maka Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman, malakum, kenapa kamu? Allah tanya. Kita nak tanya Allah. Allah tanya kita balik. Kenapa kamu? Idza qila lakum, apabila dikata kepada kamu, infiru fi sabilillah, berjuanglah di jalan Allah. Kamu buat apa? Allah tanya kita balik. Allah templak kita balik. Kan? Itu maksud. Maknanya bila diminta kepada kamu untuk tolong agama Allah, kamu buat apa? Dan kamu sebut dia tanya, kenapa Allah tak tolong? Allah Maha Kuasa. Allah boleh buat apa saja. Cuma Allah nak menguji kita. Allah nak tengok kita. Akak mana? Begitu. Jadi itu menunjukkan keadaannya Allah sentiasa mendengar. Sifat sama mempunyai takluk, iaitu mendengar setiap perkara yang wajib dan yang harus. Baik. Lagi, mendengarnya Allah Ta'ala itu sifatun wujudiyatun qa'imatun bidzatihi ta'ala tata'allaqu bikulli mawjudin ala wajhil ihatati ta'alluqan zaidan ala ta'alluqil ilmi.
Suatu sifat yang wujudi ada, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang bertakluk, berkait dengan setiap yang maujud secara meliputi, mendengar secara meluas, sebagai takluk tugas yang bertambah atas takluk ilmu. Sifat samak ni, takluk ni juga disebut sebagai takluk inkishaf. Inkishaf ni maksudnya terang, jelas dan nyata. Maksudnya mendengarnya Allah Ta'ala itu tiada batas. Tidak ada yang boleh mendindingi atas pendengaran Allah. Maknanya kita nak sekat kok mana pun, buh dinding ke, buh apa ke, takkan boleh. Sentiasa Allah itu mendengar apa sahaja. Hatta sekalipun Allah mendengar semua, termasuk yang tidak dengan berbunyi. Satu kita ni mendengar sesuatu yang ada bunyi. Allah boleh mendengar sesuatu yang tidak berbunyi. Tak ada bunyi pun Allah dengar tak? Itu dahsyat. Contoh macam mana? Dinding ni. Dinding ni makhluk dan dia berkata-kata dengan Allah. Dia pun ada munajatnya pada Allah. Tapi kita tak dengar. Kata guru kami, bila kita nak keluar pergi surau kan, kita nak pergi semayang jemaah, kan kita buka almari baju kita, bersusun jubah kita ke baju Melayu ke, kita akan pilih nak pakai baju mana. Waktu tu baju-baju ni akan berkata, ambillah saya untuk dibawa ibadah kepada Allah, ambillah saya. Tapi kita tak dengar. Kalau kita dengar, kita baling almari-almari, faham cakap. Tapi kita ambillah saya. Bila kita pilih, yang lain tu akan cemburu. Sebab tu jangan ambil baju yang sama kan, ambil lain-lain, sebab bagi sama rata. Sebab makhluk-makhluk lain ni semua sonok nak untuk beribadat kepada Allah. Tapi suara mereka tu kita tak dengar lah. Itulah sesuatu yang dimaksudkan makhluk yang tak ada suaranya, tak ada bunyinya, tapi Allah tetap mendengar. Dan mereka nak kepada untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Mereka nak kita gunakan dia untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Ni pakaian-pakaian kita ni semua makhluk Allah. Kan? Begitu. Allah Ta'ala mendengar segala yang maujud, yakni yang ada, sama ada yang ada itu qadim atau baharu hadis, yang bersuara dan tidak bersuara. Nampak? Jauh atau dekat. Jauh pun Allah dengar, dekat pun Allah dengar. Kita kalau jauh sangat tak dengar. Mana dia duduk Pahang cakap dengan kita, mana dengar. Jauh sangat. Duduk dekat sangat tak dengar. Dekat sangat cakap dalam telefon kan. Cakap dalam telefon, tapi kawan tu cakap kuat menjerit. Slow sikit bising kan. Kuat sangat tak boleh, slow sangat lagi tak boleh. Jauh tak boleh, terlalu dekat pun tak boleh. Duduk dekat sangat dengan speaker tak boleh tak? Tu. Tanpa dengan telinga. Allah mendengar ini tak memerlukan alat. Telinga ni dikira sebagai alat mendengar. Kan? Tapi Allah tak memerlukan alat untuk mendengar. Jadi jangan faham bila sebut Allah tu maha mendengar, oh Allah pun ada telinga. Bukan. Tak semua. Betul-betul. Kalau tak ada telinga nak dengar macam mana? Lah, ni mic ni kan, saya bercakap kat mic, keluar kot speaker. Jadi maknanya mic ni dengar suara saya baru dikeluarkan kat speaker. Dan bila mic ada telinga? Ada telinga kan mic ni? Gitu. Kalau ada telinga geli saya. Bentuk telinga orang kan macam tu kan. Ada. Mana ada telinga? Tapi dia boleh rakam suara saya dan dikeluarkan kat situ pula. Dekat speaker pula. Jadi tak semestinya. Kan? Macam mulut juga. Mulut, orang cakap mulut ni lah yang mengeluarkan perkataan, boleh cakap, boleh bersuara. Tak semestinya. Ada benda tak ada mulut tapi keluar suara, speaker. Mana ada mulut? Bila saya cakap ada speaker tu. Gitu. Tak ada duduk diam situ lah, tapi keluar suara. Jadi tak semestinya. Jadi begitu juga apatah lagi Tuhan. Tuhan mendengar bukan dengan telinga. Habis Tuhan mendengar macam mana? Tuhan mendengar dengan sifat mendengar. Cukup sekadar itu keimanan kita. Jangan fikir lebih-lebih. Jangan duk bayang macam mana. Tak payah. Nanti pening. Dan perantaraan bunyi. Kita mendengar ni, kalau kita belajar sains, dengar kita ni ada gelombang bunyi. Dia gelombang. Gelombang ni, kita tak nampak ni gelombang ni ada. Sebab tu, kalau mic dengan speaker dia ni tak kena dia punya gelombang, dia akan jadi humming. Humming tu yang jadi bising. Kan? Kalau tak setting betul,
Dia punya gelombang tu dia akan belaga. Belaga tu yang dia jadi ting, dia jadi bising dia tu. Itu sebab berlakunya perlanggaran gelombang. Jadi maknanya mendengar makhluk ni dengan berhajat kepada gelombang. Ada gelombang baru boleh dengar. Tak ada gelombang tak boleh dengar. Itu dari segi sains dia. Kan? Tapi Allah tak memerlukan gelombang ke tak gelombang ke tak ada. Allah tak memerlukan bunyi. Cukup Allah boleh mendengar semua sekali. Adapun kita mendengar mesti memerlukan bunyi. Ada bunyi baru boleh dengar. Sebab itulah letakkanlah ilmu agama didahulukan daripada ilmu-ilmu yang lain. Bila contoh kita belajar ilmu agama macam ni, kita mengaji ilmu tauhid, kita faham mendengarnya Allah Ta'ala tidak berhajat dengan gelombang dan sebagainya. Bila kita sabit dengan ilmu sains baru kita nampak ini akidah. Ini akidah. Tapi yang jadi masalah hari ini, bila kita mendahulukan ilmu sains, ilmu matematik, lepas tu hujung-hujung baru nak masuk ilmu agama. Jadi maknanya kita akan nampak sains dulu, kita nampak gelombang dulu, tak nampak yang mencipta gelombang. Akhirnya kita tak nampak Tuhan. Itu yang jadi masalah. Sebab tu letakkanlah ilmu agama itu adalah ilmu yang paling utama untuk kita pelajari dulu. Sebab tu lepas-lepas tu nak mengaji apa, mengajilah, tak ada masalah. Maka bila lepas tu kita nak mengaji apa pun, semua membawa kepada tauhid, kepada Allah. Semua nampak Allah. Sebab tu itu yang ulama kata, syuhudun kasrah fil wahdah. Melihat yang banyak, menampak yang satu. Tengok alam, ingat Allah yang satu. Tapi bila kita ni duduk belajar ilmu akademik dulu baru nak cari ilmu agama, akhirnya kita tak nampak yang satu. Kita nampak yang banyak ni lah yang boleh menguntungkan dunia kita. Ini projek lah, ini apalah. Duk sibuk fikir pasal dunia dia lah. Maka Nabi kata, orang yang banyak memfikirkan tentang soal dunia, maka akan terhijablah akan akhiratnya. Bila sibuk dengan fikir dunia, dia tak nampak akhirat. Sibuk dengan dunia ni, untung tak habis-habis, gitu gini. Macam hari ni. Zaman kita hari ni tuan-tuan, zaman yang sangat mencabar. Kalau orang jenis mengaji hadis, mengaji ayat Quran dan sebagainya, dia nampak semakin ke depan zaman ni semakin dahsyat. Semakin merisaukan, semakin meruncingkan, semakin mendebarkan sehingga menimbulkan rasa takut untuk meneruskan kehidupan. Tapi bagi orang yang tak peduli soal agama, tak peduli soal hadis, soal Al-Quran, yang dia nampak dunia semakin maju. Dunia semakin hebat. Tak lama lagi kereta pun boleh terbang. Kan? Semua maknanya ini makin lama makin hebat, dia akan makin lama makin sonok. Tapi bagi alim ulama, dia makin khawatir. Apa tak khawatirnya? Sebab zaman ke depan dah semakin terjelas bahawa Dajjal semakin dekat untuk dikeluarkan. Semua dah makin nampak satu. Hari ni kita tengok maksiat berleluasa. Bukan sorok-sorok lah. Dulu kan tak ada konsert, ada tapi kecil-kecil lagi. Lah ni konsert besar-besaran. Malah ditegur pun turut tetap nak buat juga. Makin menjadi-jadi, makin menjadi-jadi. Tak ada rasa takut, tidak ada rasa malu lagi kepada Allah. Dalam konsert Coldplay tu ada Hin Dajjal kat situ. Dia pakai kostum. Penyanyi dia tu pakai kostum. Kostum tu bermata satu. Apa maksud? Kenapa nak pamerkan mata satu ni? Kita semua sedia maklum, kita yang mengaji hadis, jelas Nabi sebut. Nabi kata Dajjal itu bermata satu, sedangkan Allah bukan bermata satu. Menunjukkan di situ mana dia nak angkat akan Dajjal. Mana mereka ni memang penyembah Dajjal. Tapi jadi siapa yang mengikut mereka akan menjadi pengikut kepada si Dajjal. Hati-hati zaman kita hari ni. Jagalah anak-anak kita, keluarga kita. Kan? Jaga sungguh-sungguh lah. Lagi-lagi anak perempuan. Sebab tu Nabi kata, kalau kamu tahu Dajjal dah mula keluar, maka ikatlah anak-anak perempuan ni. Sampai Nabi sebut ikat, maknanya suruh jaga betul-betul. Bukan suruh kita ikat betul tangan anak kita tu, tapi makna ketatkan dia dulu, jaga dia sungguh-sungguh. Macam ni lah yang apa nama konsert-konsert ni yang paling ramai ni, budak-budak perempuan menggila-gila. Sampai kan bila dia dapat tiket tu, menangis dia. La ilaha illallah. Nangis, sonok dapat tiket ni. Ingatkan dapat tiket apa? Tiket pergi umrah ke apa? Tak, tiket pergi konsert. Oh, dahsyat. Orang bagi tiket umrah tak pergi. Nanti lah kata. Ni zaman menggila dah ni, zaman menggila. Ni zaman, tolong jaga betul-betul lah. Ahli keluarga kita, diri kita dan ahli keluarga. Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara
Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu dan jagalah ahli keluarga kamu. Kemudian sifat samak ni kita balik kepada sifat-sifat yang kita dah ngaji sebelum ni. Yang pertama dulu wujud. Maka kita nak kaitkan, sambungkan dia. Samaknya Allah Ta'ala itu wujud. Yang wujud tu maksudnya ada sungguh. Adapun mendengarnya kita ni tidak wujud. Tapi kita mendengar ni sebab diizin dengar. Diberi izin dengar. Hakikat kita tak mendengar. Tapi kita boleh dengar ni sebab Allah izin kita dengar. Sebab tu kita boleh dengar apa yang Allah izin saja. Yang Allah tak izin kita tak dengar. Suara semut kita tak dengar. Tapi Nabi Sulaiman Allah izin bagi dia dengar. Nabi Sulaiman lalu, tentera Nabi Sulaiman nak lalu, dia dengar suara semut kat bawah cakap, masuk dalam tanah. Cepat-cepat, nanti tentera Nabi Sulaiman nak lalu. Kalau tidak, nanti dia pijak kita. Nabi Sulaiman dengar. Ada suara kecil, kita pernah dengar. Tak pernah dengar. Kita letak telinga rapat dengan semut, ambil semut. Tak dengar kita. Lain kali dia masuk telinga kita. Tak dengar. Tapi ada suara dia. Tapi Allah tak izin kita dengar. Lagi suara-suara yang makhluk-makhluk yang halus. Kan? Makhluk yang tersembunyi. Ada. Mereka tu ada setan dan sebagainya kan. Maka Allah izin kita dengar. Allah tak izin tak dengar. Ikut pada Allah. Jadi dengarnya kita ni bukan hak kita. Kalau dengar ni hak kita, kita nak dengar suka hati kita lah apa kita nak dengar. Dah menunjukkan bukan hak kita, maka Allah yang jaga apa yang kamu boleh dengar, apa kamu tak boleh dengar. Kita tak dengar ni suara kubur. Sini kubur kat mana? Jauh sikit lah. Nasib baik jauh. Dia tak dengar tu suara orang dalam kubur. Sebenarnya hari-hari suara kubur tu menjerit. Sebab ada yang kena seksa, ada yang gitu gini. Kalau Nabi kata, kalaulah Allah izinkan kalian mendengar suara jeritan dalam kubur, nescaya kalian takkan makan. Tak lalu nak makan. Mana? Pagi kita ada makan kan? Bau nak suar nasi lemak. Itu jerit. Letak balik tak jadi makan. Menjerit mana tu? Menjerit. Tolong. Allahu Akbar. Takut kita. Sebab tu, tapi binatang Allah bagi dengar. Kata ulama. Lepas tu kadang-kadang anjing dia menjerit kan. Itu sebab dia dengar. Sebab dia dengar tu, dia dengar jeritan-jeritan dalam kubur tu, dia sebut nama Allah. Tapi bahasa dia lah. Au-au tu artinya Allah. Tu saya tolong terjemah kan. Tak sungguh binatang-binatang. Walau hatta anjing sekalipun, kan makhluk Allah. Dia menyembah Allah. Kita je manusia dengan jin yang suka degil. Makhluk lain tak degil. Kita je dua. Makhluk manusia dengan jin. Yang baik-baiklah, yang tak baik, tak baik. Macam tu. Ayam berkokok, kata ulama. Lepas tu ada salah satu daripada suara yang disukai Allah ialah berkokoknya ayam di waktu pagi. Ada sebut dalam kitab Ayyuhal Walad. Kenapa ayam berkokok? Ayam berkokok kata ulama kerana melihat akan para malaikat turun ke bumi untuk mengambil doa-doa mereka, hamba-hamba Allah yang bangkit tahajud, minta hajat, malaikat pun turun. Ayam nampak ayam kokok, tengok tengok malaikat turun. Kita kokok enggak dengku. Mungkin kan nampak malaikat, tak tahu nampak apa dalam tidur kan. Itu kita beza. Tu nak cerita ni. Tapi nak cerita tu. Nak rahsia-rahsia yang tersembunyi. Kita nak nampak. Sebab apa? Allah boleh nak bagi kita nampak. Kan? Tapi Allah nak uji kita. Qadim. Lagi Allah Ta'ala itu samaknya kidam. Samaknya tak ada permulaan. Mendengar Allah Ta'ala tak ada permulaan. Tak ada permulaan tu maksudnya dulu Allah tak dengar, lepas tu baru boleh dengar. Dah Allah tak menentu, Allah mendengar. Nah, memang dengan sifat mendengarnya. Tidak ada dahulu kemudian. Tak ada sebelum tu Allah tak dengar, tak ada. Bukan macam tu. Kalau kita dulu kita tak mendengar lagi. Hatta tak payah kata masa belum hidup, dalam hidup tak dengar lagi. Wek, perut keluar daripada perut mak kita dalam baby tu. Baby tu ada dah telinga, tapi kita tak dengar lagi. Tu mak kita panggil, Acah. Nah, gitu senyap gitu. Dia tak dengar lagi, tak dengar, tak melihat, buat tak tahu je. Koi lama Allah berikan, kata ulama yang dinamakan sebagai kuwah. Kuwah ni kekuatan ke atas makhluk itu, dia boleh mendengar sedikit demi sedikit.
Jadi bukan pasang telinga. Kalau ikut telinga, masa baby lagi ada dah telinga. Tapi kuah yang Allah letakkan atas telinga tu untuk diizinkan dia mendengar. Maksudnya makin lama dia mula mendengar sikit. Lama dia dengar dengan jelas. Umur umat Nabi Muhammad ni kebanyakannya selalunya dalam hadis kata, Nabi kata umurnya 80. Rata-rata kebanyakan umat Nabi Muhammad umurnya sekitar 80 tahun. Maka bila sebut 80, ulama bagikan dua. Bagi dua, maka jadilah 1 sampai 40, 40 sampai 80. Maka 40 tu jadi kemuncak kepada umur kita, umat Nabi Muhammad. Sebab tu, umur 40 kita masa tu masa paling hebat lah. Masa itulah kita berkerjaya, berjawatan besar dan sebagainya. Waktu tu idea kita bernas dan sebagainya. Dari 1 ke 40 dia tengah naik. Daripada tak mendengar, mula dengar sikit. Sampai latah ni, oh masa tu memang hebat. Kita dengar jelas apa semua. Tapi bila 40 ke seterusnya, dia mula menurun balik graf dia. Dia mula menurun balik. Mulalah slow balik, idea tak berapa nak bernas. Apa semua. Bila idea tak bernas tu yang dia kata penchen. Apa maksud penchen? Pergi balik dia kata. Nampak? Tak diperlukan lagi di pejabat. Kan? Bagi orang lain pula. Itu maksud. Nanti mula dah turun, dah slow, tak berapa larat. Mata tak berapa nampak, telinga tak berapa dengar. Turun. Sampai sekali, daripada dengar, tadi tak dengar, naik ke dengar. Lepas dah dengar, turun. Kau lama kau tak dengar, kau lama, ha, gitu. Sekali, senyap. Senyap terus. Masa tu tak dengar terus lah. Tapi dengar di alam lain pula. Mana alam? Alam barzah. Tapi Nabi kata, orang yang mati itu lebih jelas pendengarannya daripada orang yang hidup. Peristiwa ni berlaku di dalam perang Badar. Nabi bercakap dengan kubur-kubur musyrikin. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu semua tu dicampak ke dalam lubang. Kan? Mereka ni mati, campak dalam lubang. Yang mati dalam perang Badar tu. Dan Nabi cakap dengan mereka, sekarang engkau telah menyaksikan kebenaran dan janji Allah. Sebab bila mereka mati dah, mereka akan menghadap apa? Hadap malaikat, apa semua. Inilah janji-janji Allah. Sekarang kamu dah lihat. Kamu dah nampak dah. Kemudian Sayyidina Umar mencelah, ya Rasulullah, mereka kan dah mati. Kenapa engkau cakap dengan mereka? Kata Rasulullah, wahai Umar, pendengaran orang mati lebih jelas daripada pendengaran orang hidup. Tapi di alam dia tu lah. Sebab tu orang yang meninggal dunia di kubur, dan 100 kaki jarak lebih kurang lah. Orang berjalan pun dia dah dengar. Lepas tu kita disunatkan bila lalu dekat dengan kubur, kita bagi salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum wahai geng kubur. Lepas tu nak cakap apa lagi? Nabi ajar. Cakap insya-Allah saya akan menyusul. Saya akan join. Macam tu. Saya akan menyusul. Cakap tu untuk menginsafi diri kita supaya kita ingat yang kita pun akan mati juga. Tapi jangan cepat-cepat, jangan lambat-lambat. Takut-takut dia jawab balik. Cepat sikit dia kata menyusul tu. Dia jawab lagi. Memang cepat sungguh pergi lagi. Tapi memang disunatkan. Lalu pergi kubur, bagi salam. Lalu pergi kubur, bagi salam. Mana ada agama selain daripada Islam ajar macam tu? Ada agama lain kata lalu kat tepi jerat, cakap dengan jerat Cina. Ada. Kita Islam tu Allah nak ajar, nak menunjukkan mereka tu sebenarnya hidup, cuma hidup di alam yang lain. Tu saya tengok ada video orang hantar Palestin kan, ada budak perempuan. Ini rasanya tonton pun dapat juga. Video budak perempuan tu dilantar kat katil hospital, betul ada wartawan wawancara dia. Adik, dia kata keluarga adik semua mana? Dia kata keluarga dia semua dah tak ada. Kan? Betul dia tanya, adik-adik rindu tak dengan keluarga adik? Dia kata saya rindu ayah saya, mak saya. Dan yang paling saya rindu adik saya Omar, dia kata. Lepas tu dia bagi tahu kat wartawan tu, dia kata keluarga saya tak mati, dia kata. Keluarga saya hidup. Cuma mereka hidup di alam yang lain. Orang tu budak kecil tu cakap kan. Budak kecil. Orang budak Palestin. Maknanya iman mereka hebat. Walaupun masih lagi budak. Kata keluarga saya tak mati. Keluarga saya hidup. Masih lagi hidup. Cuma mereka hidup di alam yang lain. Dan memang itulah yang sebenarnya. Kita semua sebenarnya tak mati. Bila mati nanti. Yang mati tu jasad. Bukan mati roh. Roh kita tetap hidup. Cuma kita beralih alam. Bertukar alam. Daripada alam dunia, alam nyata, pergi ke satu alam yang lain. Itu namanya alam barzakh. Alam yang kita semua akan lalui. Tak dikira siapa-siapa pun. Dalam alam tu macam mana hadap, wallahu alam.
kena tanya soal, tak boleh jawab, kena pukul dan sebagainya. Kena hadaplah alam, tak dapat, tak boleh nak elak, tak boleh nak lari. Siapa-siapa pun dari kalangan kita. Dan lagi sifat sama Allah Ta'ala itu baqa'. Baqa' maknanya apa? Kekal. Allah mendengar tu kekal. Sampai bila-bila pun Allah tetap mendengar. Kita mendengar tak kekal. Tadi saya tunjukkan graf ni turun. Akhirnya tak dengar, mula tak berapa dengar lah kali tak dengar turun. Itu kita, Allah tidak, Allah kekal. Maha mendengar. Dulu, kini dan selamanya. Yang keempat punya pula, mukhalafah kita mengaji kan. Kaitkan sama tu dengan mukhalafah tu. Mendengar Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Mendengar makhluk memerlukan alat mendengar. Allah tak memerlukan alat mendengar. Mendengar makhluk memerlukan gelombang dan bunyi. Allah tak memerlukan gelombang dengan bunyi. Itu sama. Tidak sama pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Kemudian yang kelimanya, qiyamuhu binafsihi. Berdiri dengan sendirinya. Allah mendengar itu dengan sendirinya. Allah tak berhajat kepada yang lain. Dan Allah boleh dengar dengan sendirinya. Wahdaniyah lagi pula yang keenam, iaitu esa. Mendengarnya Allah itu esa. Maksud esa ni cukup dengan satu sifat mendengar, Allah boleh dengar semua. Kita memerlukan dua alat pendengaran sampai dua. Dalam dua tu pun masih lagi lemah kita. Tak boleh nak dengar. Kan? Tapi Allah cukup dengan hanya satu sifat pendengaran Allah Ta'ala itu, Allah boleh dengar segala-galanya. Allah tak memerlukan sifat yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Itu maknanya esanya akan sifat Allah Ta'ala itu. Itulah yang dimaksudkan dengan hebatnya mendengarnya Allah Ta'ala. Jadi merayu dan merintih lah. Ini zaman, inilah pelik lah. Zaman hari ni kan, macam-macam gitu saya tengok. Ada dia pergi buat umrah, duduk depan Kaabah, dia tulis kat kertas. Lepas tu dia ambil gambar berbackgroundkan Kaabah. Tulislah dalam kertas tu dia tulis doa. Saya mendoakan sahabat-sahabat saya di surah An-Nakliyah. Diampunkan dosa oleh Allah. Kenapa nak tunjuk kat orang? Kenapa nak kena tunjuk? Supaya kawan-kawan kata, bagusnya doa untuk kami. Tengok orang nak nerok tu. Akhirnya kita mempamer-pamerkan. Tak usah. Cukup Allah tahu dah. Kita doa dengan Allah ni. Dan kita sebut nama kawan-kawan kita dan sebagainya. Kita doa. Tak perlu kita nak tunjuk ke orang dan sebagainya. Takut nanti kita akan termasuk dalam kategori orang yang riak. Habis nak mempamerkan kebaikan. Akhirnya apa yang kita buat di Mekah tu, pada pahala patut usaha dah. Jadi habaun mansurun. Jadi debu yang berterbangan. Rugi lah. Pernah bayar ribu-ribu nak pergi sampai di sana. Nak boleh ke pahala besar, tapi balik kosong. Apa pun tak ada. Sebab apa? Sebab menunjuk. Dalam pahala tak dapat, dosa pula dapat apa tu? Riak. Riak tu satu maksiat. Akhirnya dapat dosa pula. Lagi masalah pula. Saya tak salah. Ini jadi trending lah ni. Orang duk buat, semua pakat nak buat. Dah tak pasal. Nak ibadat-ibadat peribadi, kita kena sorok-sorokkan. Dan sebab tu yang seafdalnya, semayang sunat rawatib sebenarnya di rumah, bukan di masjid atau di surau. Itu paling afdal. Tapi kalau dah jadi kebiasaan di tempat kita, solat sunat rawatib, kita buat di masjid surau. Kalau rawatib rumah kan takut lambat pula sampai. Tak apa, boleh. Tapi jaga, jangan sampai semayang kita tu sebab nak tunjuk kat orang. Kalau tidak, habis jadi rosak solat kita tu. Jadi ibadah-ibadah yang peribadi, kita sendiri-sendiri sudahlah. Lah ni orang buat. Tapi kalau ibadah yang memerlukan jemaah, itu kita tunjukkan. Solat berjemaah, syiar agama. Azan kena kuat. Azan bukan seorang-seorang. Nak kena suslu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia seorang dengar. Orang-orang yang tak dengar. Kena kuat, itu kena lantang. Nak mempertahankan Islam, kena tunjuk syiar. Dan tunjukkan kita membela Palestin. Itu sebab itu kerja syiar. Itu kerja jemaah. Tapi kalau amalan itu amalan peribadi, cukup kita dengan Allah. Kita simpankan, kita sorokkan. Sebab kata guru kami, seperti mana kamu sorokkan aibmu, maka sorokkan juga amalan peribadi. Kalau kita ada aib, kita nak tak orang tahu? Kita tak nak orang tahu. Begitu juga amalan peribadi kita tak nak orang tahu. Tapi kalau orang tu tahu dengan sendiri, itu cerita lain. Kan? Tapi kita sorok sahabat ini. Ini zaman hari ini, semayang tahajud pun buat live. Nampak? Okey, jom tahajud live. Okey, Allah Akbar, dia tengok kamera. Ada macam mana? Alahai.
Bagus dah buat ibadat tu, tapi tak kena cara. Nampak? Tapi kalau majlis ilmu kita nak buat live dan sebagainya, tak apa, sebab itu perkongsian. Itu kerja jemaah untuk semua. Kan? Nak baca Quran seorang-seorang, tak payahlah rakam. Seorang-seorang nak baca Quran aja. Kan tak? Sebab itu kita seorang-seorang. Tapi kalau baca Yasin ramai-ramai, itu tak apa, sebab itu kerja jemaah. Itu kena bezakan. Kerja jemaah dengan kerja peribadi. Ibadah jemaah dengan ibadah peribadi. Gitu. Lawannya as-samam. Samam maknanya apa? Pekak. Artinya tuli, iaitu mustahil. Mustahil Allah itu tuli. Mustahil Allah itu pekak. Lepas tu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia zikir slow. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Slow gitu. Tapi Sayyidina Umar pula zikir kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sehingga dalam kitab cerita, Sayyidina Umar, dia pernah berzikir sambil membawa pedangnya pusing Kaabah. Tawaf Kaabah tu bawa pedang. La ilaha illallah. Ke tepi orang. Apa pedang dia bawa. Takutlah orang. Tu Sayyidina Umar. Style dia memang itu. Dia tak pernah tinggal pedang dia. Sayyidina Umar. Kan? Jadi orang tanya kepada Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kenapa kamu zikir pelan sangat? Kata Sayyidina Abu Bakar, dah Tuhan kan bekak. Kita nak jadi kuat-kuat. Tuhan tak bekak. Jadi kita sebut pelan-pelan tu, cukup Allah sudah dengar dah. Kan? Kata Sayyidina Abu Bakar. Betul tak? Lepas tu pergi jumpa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, kenapa kamu zikir kuat-kuat? Kamu ingat Tuhan bekak ke? Sayyidina Umar kata, bukan macam tu. Bukan aku maksudkan aku zikir kuat Tuhan bekak. Tuhan memang mendengar. Perlahan pun Tuhan dengar. Tapi aku zikir kuat sebab aku yang pekak, kata dia. Sebab aku nak jentik hati aku ni. Hati ni keras, dia kata. Jadi aku nak hentak hati aku daripada supaya ingat kepada Allah. Sebab itulah aku zikir dengan kuat untuk hentak hati aku. Itu Sayyidina Umar. Maka bawalah kedua-dua jawapan daripada dua orang sahabat mulia Nabi ni kepada Nabi. Kata Nabi, Sayyidina Abu Bakar benar, Sayyidina Umar juga benar. Maka jadi peristiwa inilah, kata ulama, inilah yang ada dinamakannya zikir jahar dan zikir sir. Zikir sir, zikir yang pelan, zikir jahar, zikir yang kuat. Jadi kita nak pakai mana-mana, terpulang, tak ada masalah dan tak ada kesalahannya pun. Jadi kita faham apa sebab kita buat. Jadi kita zikir ramai-ramai, zikir kuat-kuat lepas mayang, subhanallah, subhanallah. Bukan Tuhan tak dengar, tapi untuk menggerakkan hati kita. Sebab kadang-kadang hati kita lalai daripada Allah. Macam orang yang lalai, bawa kereta mengantuk-ngantuk. Kalau kita kata, depan lori. Cakap macam tu dia dengar tak? Dia gini lah. Kata, depan lori. Gitu macam tu. Dia tak dengar, kena jerit, depan lori. Kata. Baru dia sedar. Macam itulah hati kita. Hati kita ni duk lalai, duk nak ingat ke lain apa kan. Dalam kuat pun kadang-kadang lalai lagi. La ilaha illallah. Tu imam semangat. La ilaha illallah. Yang belakang. Gitu. Dia tak ingat lah kau mana pergi. Satu orang ada pernah berlaku kat satu surau kan. Orang semua bangun dah, keluar dah. Dia duduk situ. Dia tak tahu. Rupanya habis dah zikir lah. Tak apalah nama sial dia. Dia pergi jauh dia pergi tu. Sampai planet mana tak tahu. Gitulah. Tu nak ceritanya. Allah tak pekak. Tapi kita nak zikir kuat bukan pasal Allah pekak, tapi untuk hentak hati kita. Firman Allah Ta'ala, Inna Allaha sami'un alim. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala itu yang amat mendengar lagi, amat mengetahui. Ini jaga baca ayat Quran, yang panjang-panjang, yang pendek-pendek. Kalau tengok pada ayat ni, Allah sebut, Inna Allaha sami'. Dia ada ya situ. Sami', dia ada mat. Sami'un alim. Kena panjang. Sebab apa? Sebab bila ada mat situ, ada ya situ, panjang, barulah maknanya amat mendengar, lagi amat mengetahui. Tapi kalau kita baca sami' je, kita tak panjangkan ni, sami' je. Itu maksudnya mendengar. Tapi kalau sami' amat mendengar. Itu juga kalau kita baca alim, itu maknanya Allah tahu. Tapi kalau alim, Allah amat mengetahui. Itu beza. Sebab tu dalam Quran ni, dia ada panjang, dia ada pendek, dia ada hukum-hukum dia. Hukum-hukum tu bukan saja nak bagi sedap aja, tapi dia ada maksud-maksud dia. Jadi jangan sampai kita baca ayat Quran sehingga menyebabkan lari maksud dan maknanya. Jadi bacalah betul-betul dengan tartil, warattilul Quran tartilah. Bacalah Quran itu dengan tartil, dengan betul, mengikut kaedah hukum-hukum Al-Qurannya itu.
Jadi itulah sifat mendengarnya Allah, dan dibuktikan bahawa Allah itu memang maha mendengar lagi maha mengetahui akan segala yang berkait dengan hamba-hamba dan makhluknya itu. Kalau dah panjang macam tu, maknanya dah habis. Habis dah. Lepas ni kita akan sambung ke-12-nya, iaitu basar. Itulah lambat lagi tuan-tuan, tahun depan mau sambung. Basar akan datang, insya-Allah, jika diizinkan Allah. Jadi cukup sekadar tu yang dapat kita kongsi dan sampaikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak, sikit pun jadilah. Dan saya mohon maaf kalau ada perkataan-perkataan yang mengguris hati atau sebagainya. Ada apa pun, itu penyampaian untuk memberi kesedaran kepada kita semua bersama. Dan selebihnya itu hanya sekadar gurauan, mencuit hati dalam majlis yang memerlukan fokus. Kadang-kadang kita sajalah buat ni sikit untuk kita segar balik. Itu sekadar itu saja. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.